Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita di tuition online Perlis Mengaji mata pelajaran Sains SPM bersama dengan saya Cikgu Yati. Terima kasih kepada Jabatan Agama Islam Perlis, Majlis Agama Islam Perlis, Kerajaan Negeri Perlis dan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Okey, alhamdulillah pada kali ini kita akan membicarakan tentang tajuk baru iaitu bab 6, teknologi makanan dan penghasilan makanan. Okey, anak-anak sekalian, tingkatan 5 kita ada 8 tajuk dan ini adalah tajuk yang ke-6. Okey. Jadi kita mulakan dengan subtajuk yang pertama iaitu 6.1 teknologi pemprosesan makanan. Okey. Baik, cuba anak-anak lihat gambar yang cikgu akan paparkan. Ini. Okey. Dan ini. Okey. Jadi apa yang anak-anak dapat perhatikan daripada gambar foto yang cikgu tunjuk ini? Okey, cuba tengok baik-baik. Okey, cuba lihat gambar yang di sebelah kiri, ni apa ni? Sayur kan? Asparagus Ni apa dia? Buahan, carrot, sayur pun ada ni kan? Ni apa? Susu, keju, telur, ayam, roti kan? Okey, yang ini merupakan apa? Semuanya adalah buah-buahan. Jadi apa rumusan yang kita boleh buat daripada gambar ni? Semua ini adalah menunjukkan apa? Makanan, kan? Makanan, ya. Makanan yang segar. Jadi kata kunci dia segar. Okey? Segar. Okey, next. Kita lihat pula kepada gambar ni. Apa dia? Ini banyak sikit cikgu tunjukkan. Cuba lihat satu persatu. Jadi kamu akan dapat nampak, oh, pizza. Nampak ada burger. Nampak ada potato chip. Tapi di sini nampak macam ada apa? Makanan di dalam tin, kan? Makanan di dalam botol, ya? Dalam kotak, Okey. Kemudian di sebelah bawah ni apa ni? Macam apa? Ni makanan-makanan apa orang kata western lah ni kan? Okey. Kemudian kita perhatikan pula di sini sama seperti atas ni tadi. Jadi apakah yang dapat kita rumuskan daripada gambar ni? Ya, makanan ini adalah makanan yang telah diproses. Okey. Yang tadi segar kan? Yang ini makanan yang telah diproses. Baik. Makanan segar versus makanan yang diproses. Kita ada battle. Jadi yang mana lebih baik agaknya? Okey? Adakah makanan segar ataupun makanan yang diproses? Okey. Jadi kita akan lihat di sini, okey,
kita tak buat better lagi ya. Ini hanyalah orang kata induksi. Tengok saja dulu, fikirkan ya. Ya. Sebab sebelum kita nak battle, kita perlu melihat kenapa makanan itu perlu diproses. Ada tak keperluan makanan tu diproses? Okey, contohlah kita kata bahan mentah kan. Macam ayam tadi. Okey, kalau dibiarkan ayam, ya, kalau mak kamu lah, ayah kamu pergi ke pasar beli ayam, biar saja. Balik-balik dia biar, letak atas meja ataupun letak dalam sink dan sebagainya. Ya, apa akan jadi kepada ayam tu dalam tempoh beberapa jam? Pernah tak buat? Jangan buat ya, kalau buat rugi ya, sebab ayam tersebut akan rosak. Okey, ayam tersebut akan rosak. Jadi kita kata tak tahan lama lah, betul tak? Ya? Ataupun ada mikroorganisme. Macam itulah. Begitu juga daging. Ya? Kita tak boleh simpan biar saja semalaman, 2 hari. Kan? Jadi itulah kenapa makanan perlu diproses. Okey? Okey. Jadi sekarang kita melihat kepada apakah yang dimasukkan dengan pemprosesan makanan. Okey, maksud pemprosesan makanan adalah satu proses yang mengubah keadaan semula jadi makanan. Jadi satu proses ya, proses yang mengubah keadaan semula jadi makanan. Itulah jadinya makanan yang diproses. Okey, makanan yang diproses. Okey. Apakah tujuan memproses makanan? Tadi cikgu dah tanya kan? Kenapa? Kan? Kebanyakannya adalah kenapa? Supaya makanan itu tahan lama. Jadi dulu-dulu orang dulu-dulu kan? Macam mana? Dia tak ada peti ais. Jadi macam mana dia nak bagi makanan tu tahan lama? Kalau dapat banyak ikan tiba-tiba satu hari. Buat ikan kering ataupun orang dipanggil ikan masin sebab dah letak garam banyak kan? Jadi dia melakukan secara semula jadi, ya, secara semula jadi yang itu. Okey, kalau sayur lebih banyak-banyak sayur, buat apa? Kalau buah ada lebih banyak-banyak, boleh dijadikan sebagai jeruk, kan? Okey, okey, kita terus kepada tujuan pemprosesan makanan. Jadi yang pertama, untuk membunuh mikroorganisme. Okey. Dulu kita dah belajar dalam bab 1 mikroorganisme kan. Okey, jadi nak membunuh mikroorganisme mungkin bakteria ataupun kulat ya. Yang kedua, supaya makanan tahan lama. Tadi cikgu dah sebut ya anak-anak. Jadi kita nak bagi makanan kita tahan lama, tu kita kena proses. Okey, yang ketiga, supaya lebih mudah dimakan, dicerna dan diserap oleh badan. Nak menjadikannya lebih mudah ya. Okey. Dan yang terakhir supaya makanan lebih menarik. Jadi dia diproses supaya dia lebih menarik. Okey. Jadi ada berapa? Ada 4. Jadi inilah dia tujuan pemprosesan makanan. Jadi maknanya kalau ditanya dalam soalan, apakah tujuan pemprosesan makanan? Jadi salah satu daripada jawapan ni ialah ya. Jadi kena ingat ya. Okey. Okey, macam mana pemprosesan makanan ini dilakukan? Okey, apa yang kita letak? Tadi contohlah kan. Contoh cikgu kata tadi, cikgu ada sebut ikan masin kan. Jadi contohnya letak garam kan. Jadi itu adalah satu bahan ya yang dimasukkan dalam proses nak buat ikan kering ataupun ikan masin kan. Okey. Baik. Jadi kita memasukkan apa yang kita namakan sebagai bahan kimia. Okey, bahan kimia, jangan terkejutlah, setengah orang dia takut bila kata bahan kimia, takut ya. Dulu disebut sebagai bahan tambah. Nampak macam lembut kan? Bahan tambah makanan kan. Bila sebut bahan kimia, takut kan? Bahan tambah makanan, samalah. Ataupun kalau bahasa Inggeris, food additive. Okey? Jadi food additive, samalah maksud bahan tambah makanan, samalah maksud
bahan kimia dalam pemprosesan makanan. Jadi apakah dia? Mari kita lihat. Yang pertama dikenali sebagai bahan awet. Okey, bahan awet ataupun kadang-kadang dikenali juga sebagai pengawet. Okey? Jadi cuba kita lihat. Cikgu bahagikan kepada 3 kolom di sini. Yang pertama fungsi, yang kedua contoh dan yang ketiga contoh makanan. Sebab soalan ini baik dalam soalan objektif, selalunya dalam objektif kertas 1 keluar. Jadi ingat, anak-anak kena hafal kalau soalan yang makanan ni. Tajuknya mudah saja. Kalau di sekolah pun boleh habiskan dalam apa orang kata, dalam 2 kali masuk lah kita katakan. Boleh dah habis sebenarnya. Ataupun seminggu boleh habis dah tajuk ni. Tetapi kita kena hafal dan kita kena tahu dia punya contoh makanan dan juga fungsi. Okey, baik. Untuk bahan awet ni kita ulang balik. Fungsinya adalah untuk mencegah pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisma yang merosakkan makanan. Okey, jadi maknanya dengan kata lain, membunuh ataupun mencegah pertumbuhan mikroorganisma. Okey. Yang kedua, supaya makanan tahan lama. Jadi dua ni saja, Dua ni saja yang utama. Satu, bunuh mikroorganisma. Yang kedua, supaya makanan tahan lama. Baik, apakah contoh-contoh bahan awet? Contoh yang pertama, garam, gula, cuka. Biasa dengar, kan? Okey, ini kita kenali sebagai contoh semula jadi. Okey anak-anak? Okey, contoh semula jadi macam cikgu ada sebut tadi kan? Contoh makanannya ikan, sayur, buah, jeruk kan? Kan kita letakkan garam jadi dia akan tahan lama kan? Jadi ikan kering tu kan? Sayur boleh dibuat sebagai jeruk, buah-buah juga dibuat sebagai jeruk kan? Okey. Untuk contoh bahan awet yang kedua di sini adalah sebatian nitrit dan nitrat. Ini kita nampak nama dia ada macam klik, kimia sikit kan? Okey, sebatian nitrit dan nitrat ni digunakan dalam pembuatan daging dan juga sausage. Daging macam burger dan sebagainya lah. Daging burger tu. Jadi digunakan supaya dalam pemprosesan makanan tersebut supaya tahan lama. Okey, kemudian asid borik. Asid borik ni dalam mi. Dalam berbola ikan, fish ball. Kan? Tadi tak tahu berbola ikan, fish ball tahu. Okey? Okey, mi mi. Kemudian asid benzoik. Asid benzoik ada dalam jus buah. Diletakkan dalam jus buah dan sulfur dioksida letakkan dalam buah-buahan. Buah-buahan yang macam mana? Buah-buahan kering ataupun buah-buahan jeruk. Jadi ini ada gambar kan? Ada mi, ada buah. Buah apa ni? Limau mandarin. Bila masa limau mandarin ni di apa orang kata keluarlah kita kata kan? Sebab ini di ekspor kan? Di apa? Ekspor hantar keluar kan? Dibawa masuk. Diimport daripada China lah. Okey. Jadi diletakkan sulfur dioksida supaya tahan lama. Okey. Okey. Baik. Bahan awet. Ingat. Kena tahu 3. Fungsi, contoh makanan. Okey. Yang seterusnya adalah pewarna. Jadi yang kedua ni pewarna. Untuk pewarna, fungsi pewarna mestilah nak bagi warna kan? Okey, menambahkan warna kepada makanan. Menjadikan makanan lebih menarik. Itulah dia, nak bagi lagi, nak selera lah makan orang kata kan? Okey, jadi contoh pewarna ni adalah daun pandan, kunyit, karamel, santan. Macam biasa dengar? Ya, sebab ini adalah pewarna semula jadi. Daun pandan. Orang buat apa? Ni ada kuih seri muka kan? Tapi orang Perlis dia panggil pulut sekaya. Kan? Okey. Kunyit. Kunyit memberikan warna kuning. Karamel beri warna apa? Karamel ni dibuat dengan gula
yang dileburkan kan, gula putih tu dileburkan tak campur air, jadilah warna perang kan. Okey. Gunanya adalah, contoh makanannya adalah kuih muih. Okey. Kita nak tengok yang bawah ni lagi ya. Sunset yellow, karmozin, coklat perang. Ini adalah bahan yang diletakkan di dalam minuman kordial. Apa dia minuman kordial? Nak buka puasa ya. Minuman kordial, sirap ke? Ni ada tunjuk ni kan. Sirap, ni dalam botol ni. Minuman kordial lah. Okey, jadi untuk sunset yellow, dah nama pun yellow. Jadi minuman kordial yang apa orang kata oren lah. Kan? Yang berwarna kuning, oren. Karmozin tu untuk warna merah. Macam sirap kan? Manakala coklat perang untuk macam, yalah kita kata root beer ke apa ke kan dan sebagainya. Sasi ya. Okey. Baik, seterusnya contoh yang seterusnya adalah tartrazina. Nak sebut pun. Tartrazina ni digunakan dalam minuman ringan dan juga dalam gula. Okey. Baik, ya. Selesai. Warna dah 2 kan? Okey. Yang ketiga, peluntur. Biasa dengar tak peluntur? Bukan sahaja kita gunakan peluntur untuk apa, baju kita, untuk longkang ya, bila air dan sebagainya, tetapi dalam makanan pun kita ada peluntur. Okey. Jadi apa fungsi peluntur? Peluntur ni nak melunturkan warna asal makanan supaya nampak lebih bersih. Contohnya, ingat tak hari tu kita belajar minyak kelapa sawit? Ni minyak ni kan, cantik saja kan? Tapi sebenarnya semasa proses pengekstrakan kita dapat minyak yang mula tu ya, dah dituras daripada sabut dia, kita akan dapat crude oil yang berwarna macam teh susu. Kan? Jadi takkan nak makan minyak yang macam tu, nak goreng ikan dalam macam tu kan? Okey. Jadi digunakanlah ya, sama ada karbon diaktifkan ya, untuk apa, mencantikkan, melunturkan warna yang tak elok tu, menjadikannya bersih ya. Dalam minyak kelapa sawit, dalam gula tebu. Gula tebu kenapa ada beza ya? Gula tebu ni maksudnya gula daripada pokok tebu ya. Dia akan dapat, kita dapat warnanya adalah keperang-perangan juga. Jadi kita nak bersihkan dia, kita kena lunturkan warna perang tu menggunakan karbon diaktifkan. Okey, sejenis lagi bahan kimia adalah benzoil peroksida. Yang ini lebih kepada beras, tepung, gula, bihun. Macam tu kan. Tepung, tak kira tepung lah. Tepung ni ada tepung gandum, ada tepung jagung, ada tepung apa lagi? Tepung beras, tepung kastad ya, dan sebagainya. Jadi untuk memutihkan tepung-tepung ini. Sebab tu sekarang ni kamu kalau kamu perhatikanlah ya, pada bungkusan tepung atau bungkusan roti putih dan sebagainya, dia akan tulis tiada benzoil peroksida. Macam tu kan. Sebab ini adalah satu bahan kimia yang digunakan untuk meluntur ya, bagi warna lebih bersih. Okey, peluntur dah. Seterusnya perisa, yang keempat ya, perisa. Jadi perisa, biasa dengar kan, perisa. Fungsi perisa adalah yang pertama, mempertingkatkan rasa makanan, meningkat bagi lebih sedap, kan. Mengubah suai rasa asal makanan. Okey, dah jadi lain ya. Yang ketiga, menjadikan makanan lebih enak. Itu enak ya. Kita makan semua nak sedap kan. Okey. Baik, contoh-contoh untuk semula jadi gula, garam, cuka, daun pandan dan juga vanila. Ini adalah contoh-contoh perisa semula jadi. Jadi dalam masakan dan kuih muih lah. Okey. Yang buatannya adalah monosodium glutamate. Biasa dengar tak? Ataupun mononatrium. Natrium tu bahasa bagi sodium, bahasa saintifik kita kata kan.
Okey, jadi MSG. Senangnya MSG. Kamu boleh tulis huruf besar MSG. Monosodium glutamate. Ini adalah perisa. Okey, apa contoh dia? Contoh macam Ajinomoto. Biasa dengar? Contoh yang biasanya Ajinomoto lah. Tetapi dalam peperiksaan jangan sekali-kali jawab brand. Kita tak boleh jawab brand. Cukup rasa kan? Cukup rasa Maggi ke, cukup rasa apa? Dabi ke apa ke kan? Jangan ya. Jadi kamu kena tulis monosodium glutamate ataupun MSG. Jadi dalam makanan-makanan yang bagaimana? Okey, sebelum kita tengok gambar, kita tengok contoh makanan yang dalam ni, kotak yang ketiga. Mi segera. Mi segera. Bila kata mi segera, apa ya? Maggi, Mami, apa lagi? Cintan, mi berbagai-bagai yang Korea. Okey, tu mi segera. Kicap soya. Kicap ada banyak kicap. Ni yang dibuat daripada soya. Krepek ataupun apa kita kata? Krepek ni banyak macam krepek kentang ni yang dalam ni. Ya, dia tunjuk ni kan. Dan juga makanan-makanan ringan. Yang ni yang ditunjuk di bawah ni. Ini kebanyakannya adalah merupakan makanan ringan. Jadi makanan ringan ralik. Makan kan. Kita akan jadi ralik. Sebab dia enak. Kan? Salah satu fungsinya menjadikan makanan lebih enak. Jadi kita tak habis makan kan. Okey, itu adalah sebagai perisa. Okey. Next. Penstabil. Jadi dalam penstabil ni, fungsi penstabil bila kita letak dalam makanan adalah untuk memperbaik dan menstabilkan. Penstabil menstabilkan keadaan makanan seperti mencegah pemendapan butiran cecair. Jadi dia sama, cecair dengan cecair. Jadi kita letaklah. Contohnya kanji. Jadi bila kita letak kanji, dia lebih pekat. Contoh makanan dia sos cili, sos tomato ni, sos ni. Jadi dia lebih pekat lah. Tekstur dia lebih pekat. Okey. Jadi tak ada benda-benda yang apa orang kata pepejal dan sebagainya. Okey, gelatin untuk jelly. Jelly tu macam agar-agar lah kan ni, macam ni gelatin. Kemudian agar. Agar digunakan dalam aiskrim, sup segera Kemudian gam akasia. Gam akasia ni digunakan dalam pembuatan aiskrim dan juga kek. Okey, jadi kena ingat penstabil termasuklah kanji, gelatin, agar, gam akasia. So ada 4. Jadi apakah contoh makanannya? Apa fungsi dia? Okey, sebab tu cikgu kata tajuk ni banyak yang kita perlu hafal je, kita ingat. Buatlah nota ringkas, nota pendek ataupun buat mind map supaya anak-anak dapat hafal dengan baik. Okey, seterusnya adalah pemanis. Manis kurangkan manis dalam makanan, tetapi lebihkan manis dalam senyuman kan. Okey, pemanis ni adalah fungsinya untuk menambah rasa manis. Mestilah kan. Okey, contoh yang semula jadi, gula Melaka, madu, itu semula jadi. Okey. Dalam kuih muih, kek dan juga minuman. Tetapi yang ada buatan ataupun kimia adalah aspartam. Dan sorbitol. Jadi ini beratus kali ganda lah. Manisnya berbanding dengan gula. Aspartam lebih kurang 200 kalau tak silap cikgu. Jadi digunakan dalam pembuatan minuman kordial. Minuman kordial macam tadilah kita tunjuk kan. Minuman ringan, jam. Dan sorbitol ni makanan untuk pesakit diabetes. Apa maksud makanan untuk pesakit diabetes? Jadi maknanya pesakit diabetes ni dia tak boleh makan gula banyak kan. Jadi dah reduce lah macam sorbitol tu begitu juga aspartam pun ada gula yang dibuat daripada aspartam yang pesakit kecil manis dia nak minum kopi dia tambah gula tersebut. Ada juga. Tapi lebih baik kalau
tak perlu langsung tambah gula lah bagi pesakit-pesakit ni. Okey, cuba kita lihat ni ya. Dalam gula-gula kan, dalam minuman-minuman ya. Inilah dia contoh-contoh makanan yang mengandungi pemanis. Okey, pengantioksida. Pengantioksida ni fungsi dia melambatkan proses pengoksidaan makanan untuk mencegah pembentukan warna perang ya, ataupun tak bagi rasa tengik. Ini kita panggil tengik, bukan lemau ya. Ramai juga pelajar ataupun anak-anak yang dia suka sebut lemau, bukan. Dia tengik. Dia rasa macam benda tu dah tak elok lah kan. Rancid kalau bahasa Inggeris. Jadi contohnya adalah asid askorbik. Okey. Banyak tadi kan, asid borik. Ni asid askorbik. Jadi asid askorbik ni asid yang bagi vitamin C. Asid sitrik pun boleh. Okey. Jadi diletakkan dalam minyak masak. Jadi maknanya apa? Tak bagi minyak tu berbau lah. Okey, berbau. Dia tengik. Dia macam perat lah. Kalau macam orang Polis, dia lebih suka kata macam tu. Tapi kita tak boleh guna lorat. Jangan guna bahasa perleh bila menjawab soalan. Okey, tocopherol dalam margarin. Kemudian butil hidroksianisol ataupun BHA yang digunakan dalam pil vitamin. Okey. Jadi maknanya inilah dia contoh-contoh pengantioksida yang digunakan dalam makanan. Okey. Biskut pun boleh ya. Biskut, kita tak bagi biskut tu rasa tengik kan. Jadi diletakkan pengantioksida. Sekarang ni orang selalu duk sebut dalam suplemen-suplemen antioksidan. Itulah dia antioksidan Okey, next, pengemulsi. Untuk pengemulsi ni, fungsi pengemulsi ni yang pertama mengemulsikan ramuan. Membaurkan. Saya kata dahlah nama pengemulsi, tulis mengemulsi juga. Apa benda kan? Membaur, mencampur, baurkan ramuan yang tak boleh bercampur seperti lemak dan juga air. Kan? Minyak dengan air mana boleh bercampur kan? Tetapi dengan adanya pengemulsi, dapatlah kedua-dua bahan tersebut bercampur. Okey, dan juga untuk memperbaiki kestabilan dan tekstur makanan, bagi lembut, bagi licin tekstur tu, kan? Orang tengok pun selera nak makan. Okey, contohnya yang pertama adalah lecithin semula jadi yang digunakan dalam aiskrim dan juga coklat. Kemudian pektin pektin ni dalam tumbuhan lah, dalam buah untuk buat mayonis dan juga puding dan juga asid lemak yang digunakan dalam pembuatan yogurt dan juga keju. Jadi ini adalah bahan-bahan yang kita kenali sebagai pengemulsi, emulsifier. Okey. Jadi kepada guna untuk makanan-makanan untuk membaurkanlah, mencampur baurkan makanan yang tidak bercampur lah. Okey. Baik. Itu tadi kita lihat bahan yang telah ditambah ke dalam makanan, kan? Jadi bahan-bahan yang telah ditambah ke dalam makanan tadi ada 8. Jadi anak-anak kena ingatlah satu persatu apakah fungsi bahan tambah tersebut. Nama dia, nama. Yang kedua fungsi. Yang ketiga contoh bahan kimia tersebut atau bahan tambah tersebut. Dan yang seterusnya adalah contoh makanan. Tadi contoh tu maksudnya contoh bahan kimia kan. Contoh asid askorbik, asid borik, itu contoh kan. Contoh makanan pula mi, fishball, itu contoh makanan. Minuman cordial. Okey. Jadi kita kena pastikan kita tahu setiap satu tu apa contoh-contohnya. Okey? Okey. Jadi seterusnya sekarang kita nak melihat pula kepada teknologi pemprosesan makanan. Apa dia teknologi pemprosesan makanan? Macam mana nak proses makanan tu? Guna teknologi apa?
kan? Jadi mari kita lihat ada berapakah teknologi pemprosesan makanan. Okey, yang pertama dikenali sebagai pempasturan. Ini daripada orang yang menemuinya, Louis Pasteur. Kan? Okey, jadi pempasturan ni kita kena tahu yang ini kaedah dia macam mana dilakukan, kan? Macam mana Pasteur ni? Makanan dipanaskan pada suhu 63 darjah Celsius selama 30 minit. Tu kaedah dia. Okey, ataupun makanan dipanaskan pada suhu 72 darjah Celsius selama 15 saat. Jadi dia ada dua kondisi, dua keadaan. Okey, lepas tu merah ni. Nampak cikgu merah kan ni? Dan disejukkan serta-merta. Nampak tak suhu dia 63? Mati tak mikroorganisma? 72 mati tak? Kan? Tak sampai 100 ya. 100 adalah takat didih kan? Okey. Jadi dia tak sampai kepada takat didih, jadi mikroorganisma tidak mati. Dia tidak dapat memusnahkan mikroorganisma. Okey, dapat mengekalkan rasa dan nutrisi makanan. Jadi maknanya, sebab kita tak ni, dia tak sampai 100 darjah Celsius, jadi dia kekalkan rasa dan nutrisi makanan. Jadi contohnya adalah susu dan juga jus buah. Contohnya susu, jus buah. Ada tak lagi contoh-contoh yang lain? Contoh-contoh yang lain termasuklah apa? Yogurt, ataupun kita panggil apa, minuman culture. Minuman kultur. Boleh ya. Dadih boleh ya. Okey, ini kita gunakan kaedah pempasturan. Okey. Nampak? Susu segar daripada mana? Lembu, katalah kan. Daripada ni lah lembu ataupun kambing kan. Okey, panaskan pada suhu yang berkenaan, disejukkan segera atau serta-merta, dapatlah susu terpastur. Jadi susu terpastur ni tadi tidak apa? Tidak tahan lama. Perlu dimasukkan dalam peti sejuk selepas kita dah buka. Okey? Okey, itu yang pertama. Ingat ada dua suhu. Jangan silap suhu atau masa. Okey, next. Pendehidratan. Biasa dengar kan? Pendehidratan. Okey, dalam pendehidratan ni maksudnya apa? Buang air. Bukan pergi kencing kan? Menyingkirkan air daripada makanan. Jadi macam mana nak menyingkirkan air daripada makanan ni? Yang pertama, jemur. Sebab bila ada air dalam keadaan lembap-lembap, dulu kita belajar bab 1 kan, mikroorganisma membiak aktif dalam keadaan lembap kan. Jadi jemur di bawah cahaya matahari. Jadi tak ada air, dah singkirkan air. Ataupun masukkan dalam ketuhar ataupun oven. Okey? Itu kaedah dia. Jadi fungsinya dia dapat membunuh mikroorganisma. Yang tadi ingat, Pasteur dia tak bunuh. Okey, jadi pendehidratan dapat membunuh mikroorganisma, jadi makanan lebih tahan lama. Contohnya, semua yang belakang dia ada kering. Ikan kering, udang kering, sotong kering. Semualah. Baik, begitu juga keropok kan? Keropok ikan, keropok udang, keropok sotong, semua keropok lah. Dan juga bijirin. Okey. Dia jadi gitu kan? Sedap ni, makan sahur. Okey, next. Penyejuk bekuan. Apakah penyejuk bekuan? Jadi penyejuk bekuan ni kaedahnya makanan disejukkan pada suhu di bawah negatif 18. Sejuk ni kan? Kalau kita gol terus masuk dalam ni kan? Okey, mikroorganisma tidak aktif pada suhu yang rendah. Jadi contohnya daging, ayam, ikan. Okey, inilah makanan-makanan ya. Termasuklah lagi kalau kamu nak letak sotong kan, udang, semualah ya. Benda-benda tersebut. Okey.
Baik, ini adalah peti apa ni panggil? Peti sejuk, peti air. Okey. Baik, ya. Ini adalah peti sejuk kita kata kan. Okey. Baik, dalam peti sejuk ni selalunya dia ada dua bahagian. Okey? Dia ada dua bahagian. Okey. Bahagian satu kita kenali sebagai pendinginan. Sama ada kat bawah atau atas. Sebab ini bergantunglah kepada jenis peti sejuk kita. Kalau orang canggih cantik. Dia punya peti sejuk dia tu, wow, sebesar lemari. Okey. Baik, jadi maknanya sekarang ni peti air dah canggih, mungkin bahagian atas, bahagian kita letak sayur-sayur. Ya? Jadi kita namakan bahagian pendinginan. Kejap lagi kita pergi tengok. Dan bahagian yang kita isi ikan dan sebagainya tu, letaknya di bawah. Ya? Jadi kita letak ni, kalau kita beli ayam, ikan, sotong, udang dan sebagainya. Okey, ini bahagian penyejuk bekuan. Okey, kita pergi kepada ini adalah sayur, ya. Okey, pendinginan. Jadi yang ni kita letak di bahagian pendinginan. Okey, kering beku. Apa dia kering beku? Kering beku ni adalah kaedah di mana makanan dibekukan terlebih dahulu. Kemudian divacuum untuk menyingkirkan air. Dia kalau kita dengar macam tadi kan? Tetapi bukan, lain sikit. Jadi makanan akan tahan lebih lama. Sebab apa makanan tahan lebih lama? Sebab dia dah dibuang udara, dah divacuum. Kan? Jadi mula dibekukan, lepas tu disingkirkan semua air, ya, di vacuum untuk menyingkirkan air, bukan udara, ya. Silap ni. Okey, dan contohnya daging ikan. Jadi ini tujuannya untuk ekspor dan sebagainya. Okey. Tetapi ada juga kering beku ni digunakan dalam pembuatan minuman, 3 in 1, minuman segera, kopi dan sebagainya. Okey, kita terus kepada pendinginan. Okey, pendinginan yang tadilah. Okey, pendinginan ni contohnya makanan didinginkan pada suhu 5 hingga 10. Kurang kan? Tadi negatif 18 penyejuk bekuan. Fungsinya supaya makanan tahan lama. Tapi taklah lama sangat, ya. Dan seminggu boleh lah kan? Sebab dia punya contoh adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Ni. Inilah makanan-makanan yang boleh disimpan dalam dengan menggunakan kaedah pendinginan. Jadi sayur-sayuran dan buah-buahan, kalau kamu ingat, ni jadi letak di atas ni. Tak kisahlah, tapi maksudnya bahagian pendinginan, bahagian sayur, ya. Okey, boleh. Okey, seterusnya adalah penyinaran. Jadi dalam penyinaran ni, apa yang dilakukan? Sinar, nampak sinar. Jadi makanan tu akan didedahkan pada sinar gamma ataupun sinar X ataupun sinar elektron, ya, yang bertenaga tinggi. Okey. Fungsinya supaya sinaran tersebut dapat membunuh mikroorganisma. Dapat melambatkan buah dari masak. Sebab ni nak ekspor jauh, naik kapal dan sebagainya kan. Dapat merencatkan pertumbuhan akar ataupun tunas. Contoh, nampak ni? Sinaran gamma pada buah strawberry, kan? Okey. Contoh yang lain, kentang. Kentang. Supaya kentang tidak bertunas. Pisang. Supaya lambat masak. Jadi ini adalah kaedah penyinaran. Bawang. Bawang pun dia cepat bertunas kan. Jadi untuk mengelakkan tu digunakan kaedah penyinaran. Okey, kita ada 6 tadi ya. Kita ada 6 tadi. Teknologi kaedah pemprosesan makanan tadi. Sekarang kita akan tengok kepada teknologi pembungkusan makanan. Sebab yang ni dia bukan pemprosesan, pengetinan. Jadi dalam pengetinan ni makanan masuk dalam tin. Jangan kata gitu kan. Makanan dipanaskan dalam tin pada suhu 121 darjah Celsius.
tin di pantry. Pantry itu maksud tutup terus. Dengan ketat semasa makanan masih panas. Dan contoh makanan jagung, sardin, cendawan, laici, rambutan, semua itu adalah menggunakan pengetinan, pembungkusan kaedah pengetinan. Okey. Banyak Okey, suhu dia kena ingat sebab tadi suhu pempasturan pun ada, suhu penyejuk bekuan pun ada, suhu pendinginan pun ada, suhu yang ni pengetinan pun ada suhu. Jadi suhu-suhu ni perlu dikenal pasti supaya anak-anak tidak tersilap. Okey, pembungkusan vacuum. Jadi pembungkusan vacuum ni adalah dengan kaedah untuk menyingkirkan udara. Jadi apabila udara disingkirkan, makanan lebih tahan lama kan. Jadi contohnya kacang tanah, buah-buahan dan sebagainya lah. Sekarang ni keropok lekor pun cikgu tengok menggunakan kaedah ni, pembungkusan vacuum. Jadi dia lebih advance, jadi lebih tahan lama. Okey. Jadi ada dua tadi, pengetinan dan juga pembungkusan vacuum. Okey. Sekarang ni kita lihat bahaya kepada makanan-makanan yang diproses ni. Adakah bahaya? The dangers of processed food. Makanan yang bagaimana yang bahaya? Sebab kan, adakah semua makanan yang diproses bahaya? Okey. Cuba kita lihat. Boleh menyebabkan penyakit asma ni makanan ni. Makanan ni adalah makanan ringan kan. Makanan ringan, kentang goreng dan sebagainya ni, boleh menyebabkan sakit kepala, pening-pening, kanser, obesiti, kegendutan kan, masalah jantung, ADHD. ADHD ni adalah berkaitan dengan hyperaktif, kanak-kanak yang hyperaktif. Okey, cuba lihat bahaya makanan segera. Juadah siap diproses meningkatkan risiko penyakit jantung dan juga diabetes. Okey, kita tengok dulu bahaya bahan pewarna dalam makanan ringan. Okey, kanak-kanak jadi panas baran tadi macam cikgu kata, hyperaktif. Jadi pewarna makanan di sini ditulis sebagai tatrazin tadi kan. Cikgu ada sebut. Sunset yellow pun ada, kamozin pun ada di sini. Okey. Jadi bagaimana pula sebatian kimia ni ataupun bahan kimia ni menjadi bahaya? Kenapa pula benda-benda ni menjadi bahaya? Kalau digunakan dalam berlebihan. Okey, jadi kesan penggunaan bahan kimia secara berlebihan. Apa-apa pun sebenarnya kita kan. Kita makan secara sederhana. Kita tak boleh berlebih-lebihan. Okey. Jadi kalau kita makan pemanis berlebih-lebihan. Pemanis tadi apa? Aspartam kan, sorbitol. Boleh menyebabkan kanser, merosakkan hati dan ginjal. Kalau perisa pula, tadi MSG kan. Boleh menyebabkan kanser, merosakkan hati dan ginjal, merencatkan otak, sesak nafas. Dia macam lelah lah ataupun asma. Bahan awet boleh menyebabkan kanser, merosakkan hati dan ginjal, kecacatan fetus kalau yang ibu-ibu mengandung, dan juga alergi. Alergi ni alahan lah. Mungkin dia gatal-gatal dan sebagainya. Okey, seterusnya pewarna. Pewarna ni boleh menyebabkan kanser, kemandulan, merosakkan hati dan ginjal. Dan akhirnya pengantioksida boleh merecatkan pertumbuhan badan dan juga merosakkan hati dan juga ginjal. Jadi ini adalah kesan penggunaan bahan kimia secara berlebihan dalam makanan. Okey? Jadi ingat, tu dia ada merah tu, berlebihan. Berlebihan. Okey? Di mana hala tuju kita? Nak pilih yang mana? Segar, diproses. Okey. Baik, bahan kimia ni tambah ke dalam makanan kita mestilah mengikut akta. Akta makanan dia ada. Okey.
Dalam industri pembuatan makanan, dia mesti follow, dia mesti ikut, patuh. Contohnya asid benzoik. Asid benzoik dalam pembuatan mi dan juga fishball dan sebagainya tu, ya, 350 miligram bagi 1 kilo. Jadi maknanya dia ada kuantiti dia. Bukan boleh main hantam secukup rasa. 2 sudu, sikit secubit, tak boleh, ya. Asid ascorbic, ini adalah dalam minuman cordial kan. Bukan, asid ascorbic adalah pengantioksida. Silap, ya. Asid ascorbic ni dalam pengantioksida, jadi boleh dalam 2000 miligram, iaitu 2 gram lah bagi setiap 1000 gram. 2 gram sahaja. Okey, asid ascorbic, ya. Ini adalah pengantioksida. Okey, sulfur dioksida tadi guna dalam apa? Buah-buahan kering kan, ingat lagi, ya. Jeruk dan sebagainya. 20 miligram sahaja boleh digunakan per 1000 gram bagi jumlah kuantiti 1000 gram. Jadi nampak tak di sini, anak-anak nampak tak di sini bahawa bahan-bahan yang ditambahkan ke dalam makanan, yang diproses ini, ataupun bahan kimia yang ditambah ke dalam makanan yang diproses ni, dia ada kuantiti maksimum dia. Dia telah ditetapkan, dia bukan dilarang, tapi dia ada satu kuantiti minima lah, dia ada satu kuantiti maksima, bukan minima, paling banyak boleh letak begini. Itu dia. Jadi nasihat kepada pengguna dinasihatkan untuk selalu membaca label. Kan? Okey. 1, baca label. 2, pengguna yang alah terhadap makanan ataupun bahan kimia tertentu amatlah penting untuk baca ramuan tu. Jadi dia alah sulfur dioksida. Tak boleh lah, sebab tu kita kena tengok label. Dan label pun kena betul lah. Nanti pada slot yang akan datang kita akan belajar tentang label lah pada produk makanan. Okey? Jadi yang pertama, pastikan baca label. Kan? Yang kedua, pastikan kita tahu kita ni alah ataupun tidak, alergi ataupun tidak terhadap satu bahan. Okey, cikgu nak tunjukkan soalan SPM, mungkin kita dapat buat 2 soalan ke. Okey. Contoh yang pertama, kita buat soalan objektif, ya. Maklumat berikut menunjukkan langkah-langkah dalam pemprosesan makanan. Okey. Makanan dipanaskan pada suhu 63 darjah Celsius selama 30 minit. Diikuti dengan penyejukan segera. Jadi, makanan manakah yang sesuai diproses dengan kaedah ini? Okey, jawapannya A. Susu, B. Daging, C. Keju, D. Sayuran. Jadi yang mana sesuai? Ingat tadi proses apa ni? Dia tak tanya proses. Kalau proses jawapannya pempasturan. Tapi dia tanya makanan apa? Jawapannya tak lain tak bukan A. Susu. Okey? Okey, kita tengok kepada soalan yang kedua. Dalam contoh yang kedua ni, seorang suri rumah menyediakan aiskrim dengan mencampurkan susu dan air serta bahan-bahan lain. Dia terlupa meletakkan penstabil dalam aiskrim tersebut. Apakah yang akan berlaku kepada aiskrim itu apabila ia membeku? A. Aiskrim menjadi rosak. B. Campuran terasing. C. Aiskrim tahan lama. D. Tekstur aiskrim menjadi halus. Mana? Dia lupa nak letak penstabil. Jadi ini adalah soalan aplikasi sebenarnya. Okey, dia dalam kehidupan seharian. Jadi penstabil ni gunanya untuk apa? Nak bagi dia bercampur kan? Jadi jawapannya campuran akan terasing. Okey? Okey, dan yang terakhir, yang ketiga ni kita lihat. Rajah menunjukkan sejenis minuman. Okey? Kaedah manakah
yang patut digunakan untuk mengekalkan rasa dan nutrien bagi minuman itu. Jadi rajah tu menunjukkan susu ya nak-nak. Jadi adakah nak kekalkan rasa dia, pengetinan, penyejuk bekuan, penyinaran ataupun pempasturan. Jadi kalau susu, kita ingat tadi apa dia susu? Pasture kan? Jadi jawapannya adalah D. Okey? Okey. Okey, cikgu rasa setakat ini sahaja dulu ya untuk kali ini. Kita tak sempat nak buat soalan struktur, tak apa. Nanti anak-anak bolehlah lihat contoh soalan struktur dalam buku soalan SPM tahun-tahun lepas ya. Jadi sebelum kita mengakhiri slot pada hari ini, dimintalah kepada anak-anak supaya semasa bulan puasa ni ya, sebab kita masih ada lagi program tuition online Perlis Mengaji ni, diharap manfaatkanlah ya segala ilmu yang cikgu-cikgu curahkan dalam program ni. Jadi mudah-mudahan dengan berkat menonton rancangan ini, maka dapatlah sedikit sebanyak mempersiapkan diri kita untuk menghadapi peperiksaan lah, tak kira lah peperiksaan mana lah ya. Okey. Sebelum mengakhiri, jangan lupa ya, stay at home ya, duduk rumah, hapuskan COVID-19 ya. Thank you frontliners Perlis Mengaji. Sekian, terima kasih. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.